Jadi sebab itu, sistem yang kita bangunkan, saya akan tengok sendiri, dia sebenarnya akan membantu pimpinan untuk kita buat keputusan. Siapa yang sebenar-benarnya buat kerja di kempen lapangan. Dan buat kerja di kempen lapangan ini hanya tergolong kepada 3-4 jenis sahaja. Pertama ialah telefon pengundi atas pagar. Ceramah ada kesan dia. Program-program yang macam ceramah kelompok, contohnya bila saya turun dengan truk, Datuk Seri Anwar turun dengan rapat yang mega, ada kesan dia. Tetapi pada masa yang sama, pengundi atas pagar, dia tak keluar. Kalau tidak, dia tak jadi pengundi atas pagar. Dia sudah pun menjadi penyokong parti. Sebab hanya yang keluar ramai-ramai itu selalunya yang telah buat keputusan. Pengundi atas pagar ni dia duduk kat rumah. Dia tak minat politik sangat. Dia hanya ambil tahu pasal politik dalam sebulan sebelum pilihan raya umum. Bubar, dia nak buat keputusan sebab dia belum buat keputusan. Kalaupun dia pergi, dia mula akan pergi. Itu pun kalau tengok kepada data semasa PRN Johor, bila kita tanya 100 orang, daripada mana kamu dapat maklumat untuk membantu buat keputusan mengundi, hanya dalam 12-13% yang mengatakan mereka hadir ke ceramah ataupun program-program politik. 65% beritahu dia memang tak hadir, dia hanya mengikut maklumat di media sosial semata-mata untuk buat keputusan. Jangan bimbang soal media sosial itulah. Itu ada kumpulan lain di bawah saudara Cincong, pengarah komunikasi yang menumpukan kepada kempen digital. Yang itu bukan masalah saudara-saudari. Masalah saudara-saudari ialah kempen lapangan. Jadi sebab itu sementara kita akan meneruskan dengan cara tradisional kita. Mana yang boleh kempen ceramah kelompok, kita buat ceramah kelompok. Mana yang kita boleh buat mega, kita buat mega. Tapi itu hanyalah untuk menaikkan suhu kempen di bawah, untuk menarik minat supaya orang yakin dengan kita. Meyakinkan pengundi atas pagar ini terletak hampir sepenuhnya kepada beberapa perkara. Ada perkara yang perlu dimainkan oleh pimpinan pusat, maksudnya jenis naratif yang kami bina, penampilan parti, isu yang kami bawa di peringkat pusat, itu tanggungjawab pimpinan pusat. Di bawah, tugas yang paling penting ialah menelefon seberapa ramai pengundi atas pagar tiap-tiap hari. Sebab paling kurang, kalaupun dia belum buat keputusan, bila dia dapat panggilan dan skrip itu, seperti yang saudari-saudari akan dilatih hari ini, semua itu telah disediakan satu persatu di dalam Sistar. Kamu telefon orang, jangan pandai-pandai sembang sendiri tau, kena maki. Saya ingat dulu, kita mula-mula cuba Sistar ni di Johor. Ini masalah orang politik. Dalam parti keadilan pun. Kita habiskan banyak masa fikir betul-betul menggunakan sains untuk membangunkan skrip itu. Bila kita suruh buat, sembang kencang kat bawah ni, yang ini sepatutnya jadi macam ni, kenapa kita tak? Ya, itu bukan bidang kamu. Yang itu telah dibangunkan oleh data scientist. Ada sebab. Jadi, ikut skrip itu, kerana bila pengundi atas pagar dapat panggilan, kan? Antara perkara pertama yang dia akan terfikir ialah, aku sebenarnya wujud. UMNO tak telefon lagi, PAS tak ketuk pintu lagi, tiba-tiba keadilan dah telefon dah. Dah tanya. Jadi kalau bayangkan, di satu parlimen, untuk kita menang, kita perlu paling kurang dalam 10,000 sokongan pengundi atas pagar beralih kepada kita. Kalau satu hari, kita boleh telefon dalam 100 orang, 50 orang, 2-3 bulan saudara-saudari, memang insya-Allah kita akan ada kesan dengan pengundi-pengundi atas pagar di kawasan itu. Perkara ini telah dibuat dalam pilihan raya yang lepas.
Orang tanya, orang selalunya tak faham macam mana kita boleh menang sampai 47 kerusi parlimen dalam PRU yang lepas. Daripada 47 kerusi itu adalah kerusi-kerusi yang hampir mustahil untuk menang. Kerusi macam Sekijang. Kau gila? Pernah pergi tengok kat Sekijang? Ini kerusi Felda. Kerusi macam Kanga. Tak pernah dimenangi oleh mana-mana parti pembangkang seumur hidup. Kursi macam Tanjung Malim, punyalah payah nak menang. Kita menang. Cuma dulu 2018, bila kami nak perkenalkan kaedah ini, masa itu Azmin Timbalan Presiden, dia kerat, dia tak bagi. Jadi untuk menggerakkan kempen lapangan dahulu, kami bergantung sepenuhnya kepada sukarelawan-sukarelawan yang bukan orang parti, yang tiap-tiap hari telefon pengundi atas pagar, tapi ikut skrip yang kami sediakan. Dan itulah yang sedikit sebanyak membantu sehingga kita menang kursi-kursi marginal ini. Sekarang tugas itu balik kepada saudara-saudari. Jadi yang pertama, saudara-saudari akan dilatih hari ini untuk menelpon pengundi atas pagar menggunakan sistem. Dia mudah saja. Login, masuk. Sebab bila saudara-saudari dah ada login sendiri, saudara-saudari akan berada dalam parlimen dan DUN, kan? DUN masing-masing. Bila pilih saja aktiviti untuk telefon pengundi atas pagar, sistem akan tunjukkan nombor telefon yang perlu ditelefon, yang perlu ditelefon. Tak payah cari daftar pengundi, tak payah nak cari, dia keluar. Jadi kalau contohnya lah, adik kakak yang dekat rumah sambil masak, contohnya sambil masak tak. Adik kakak boleh saja kalau buat sasaran satu hari nak telefon 10 orang. Keluar nombor pertama, dial, cakap tanya, selalunya dia akan perkenalkan, saya nama sekian, saya menelpon daripada keadilan di cabang Setiawangsa, ada masa ke tidak saya nak tanya. Lepas tu tanya, kemudian soalan-soalan tanya, dalam antara isu-isu ini yang mana yang paling penting, harga barang ke apa. Jadi setiap kali yang sana itu jawab, pengundi jawab, saudara-saudari akan tekan dekat klik kan saja. Dalam 3-4 minit habis orang, habis selesai semua, klik, data itu saudara-saudari akan masuk kepada cloud kita. Jadi bayangkan kalau satu hari sampai kita telefon 10,000 orang pengundi seluruh Malaysia. Data yang kita ada dalam setiap bulan akan mewakili ratus ribu orang pengundi. Dan data itu insya-Allah akan membantu kita memahami dengan lebih baik sebenarnya apa mood rakyat. Dan di akhir telefon itu, di akhir 5 minit itu, saudara-saudari akan ditanya oleh sistem pada pemahaman dan juga bacaan saudara-saudari sebagai seorang jentera lapangan, agaknya pengundi atas pagar itu akan undi siapa? Dia masih lagi atas pagar ke? Dia akan undi BN ke? Dia akan undi kita? Saya pernah buat benda ni sendiri. Masa saya mula-mula membangunkan proses ini, tahun 2016-2017, awal-awal tu saya sendiri telefon sebab saya nak kena bangunkan soalan-soalan itu. Macam mana kita nak tahu yang orang yang kita kata atas pagar itu bukan atas pagar? Bila saya telefon, hello, saya Rafizi daripada Keadilan, agak-agaknya apa jadi kalau dia orang UMNO Totok? Ada dua kemungkinan saja. Satu, dia letak telefon terus. Yang kedua, dia cakap, celaka engkau. Jadi saya tahu terus, pengundi ini nama sekian-sekian, IC sekian-sekian, nombor telefon sekian-sekian, Totok UMNO. Kalau penyokong kita bila telefon, agaknya macam ni jawab. Oh, dia punya sembang tu dia tanya kita balik. Oh, ini boleh menang ke tidak ni, macam mana hari tu? Dan dia tahu, dia ni memang orang kita ni. Bila pilihan raya, ada duit ke tidak ni saya nak keluar ni? Kalau pengundi atas pagar agaknya macam mana?
Dia jawab tapi nak kata dia kasar pun tidak, nak kata dia mesra pun tidak saudara-saudari. Jadi apabila perkara ini dibuat berkali-kali dekat pilihan raya itu, senarai pengundi-pengundi yang betul-betul atas pagar tu kita dah ada dah. Pengundi inilah yang kita nak pergi kutip masa nak mengundi. Jangan pergi kutip penyokong kita. Kau kutip ke kau tak kutip ke dia sokong kita pun. Yang penyokong yang ini yang kita nak pergi kutip, kan? Jadi saya harap saudara-saudari faham sebenarnya kenapa Sistar ini kalau kita buat betul-betul, dia akan jadi senjata kita antara yang paling utama nak masuk dan menang pilihan raya ini, kan? Ada orang tanya, data tu, nama tu macam mana kamu tahu dia pengundi atas pagar? Mana dapat? Mana dapat jangan tanyalah daripada daftar pengundi lah. Saya tahu daftar pengundi kita ni antara yang paling baik sekali sebab dengan hanya daftar pengundi macam-macam kita boleh tahu. Apa yang kita boleh tahu? Nama dia kita tahulah, kan? Apa lagi kita tahu? Alamat dia kebanyakan memang ada alamat. Apa lagi kita tahu? Jantina dia kita tahu lah. Umur dia kita tahu. Bangsa dia kita tahu, walaupun dalam daftar pengundi dia tak beritahu bangsa, tapi kami ada data saintis yang telah membangunkan algoritma, masuk saja data pengundi, dia boleh meneka, meramal dengan tepat bangsa sesuatu nama tu, kan. Jadi dengan menggunakan data sains, berdasarkan keputusan pilihan raya lepas, berdasarkan juga kaji selidik yang kita buat tiap-tiap bulan, itu membolehkan kita untuk membangunkan algoritma. Sekarang ni algoritma, kalau nak cerita algoritma ni payah, ni jadi kelas sains pula ada. Tapi saya bagi contoh lah, kan. Saya pakai Facebook dah, pakai Facebook, kan. Katakanlah ada orang nakal dah berkahwin 30 tahun, tiba-tiba pergi lawat Facebook yang ataupun website ataupun pergi Google benda-benda yang tak patut, kan. Tiba-tiba kat Facebook tu segala jenis benda keluar, kan. Kelab janda menjemput anda menyertai, contohnya, kan. Kan. Saya tahu macam mana benda tu berlaku sebab Facebook ada algoritma. Berdasarkan apa yang saudara-saudari klik dekat skrin itu, berdasarkan laman mana saudara-saudari pergi, algoritma itu boleh meneka sebenarnya kalau saudara-saudari jenis order barang dekat Shopee, hari bulan berapa dalam setiap bulan tu yang saudara-saudari selalunya akan berbelanja. Masa itu, masa nak dapat gaji tu, macam-macam keluar dekat Facebook, kan. Sebelum tu tak keluar pun sebab dia ada algoritma. Itu makna algoritma, kan.